Assalamualaikum, selamat sejahtera anak-anak tahun 6. Okay, hari ni cikgu sambung. Kita sambung masih lagi dalam tajuk kemahiran proses sains. Okay, tetapi hari ni cikgu sambung bahagian bagaimana kita nak menjawab soalan tujuan penyiasatan. Okay, kita nak tulis. Bagaimana kita nak tulis tujuan penyiasatan? Okay, kita tengok. Tujuan sesuatu eksperimen atau penyiasatan yang dilakukan adalah menyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi PUM dan pemboleh ubah bergerak balas PUB. Secara umumnya, tujuan adalah seperti berikut. Dia ada dua cara. Yang pertama, kita boleh guna ayat seperti yang awak nampak ni. Untuk mengkaji atau menyiasat hubungan di antara PUM dan ataupun dengan PUB. Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya dekat sini, ayat ini awak perlu ingat. Dan kemudian awak masukkan tujuan dia tu hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Yang ini biasa kita guna. Ataupun kalau kita tak nak guna ayat ni, kita boleh juga guna ayat di bawah yang kedua, mengkaji ataupun menyiasat kesan pemboleh ubah dimanipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Di bahagian yang cikgu tulis PUM dan PUB ni, awak boleh masukkan pemboleh ubah yang ada dalam soalan ataupun penyiasatan. Seterusnya, ini ada satu contoh. Dalam ini adalah jadual. Data daripada penyiasatan. Yang pertama, bahagian pertama maklumat berkaitan jisim objek dan jadual sebelah kanan adalah panjang spring meregang. Kita tengok apa dia punya tujuan penyiasatan. Kita tengok dia menggunakan ayat yang pertama tadi untuk menyiasat hubungan di antara jisim objek adalah PUM, pemboleh ubah dimanipulasi, dan panjang spring meregang adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ayatnya untuk menyiasat hubungan di antara jisim objek dengan panjang spring meregang. Atau tak nak guna ayat nombor 1, kita boleh guna ayat yang kedua, menyiasat kesan jisim objek terhadap panjang spring meregang. Ini pemboleh ubah dimanipulasi dan yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Contoh seterusnya jadual. Yang ini pemboleh ubah dimanipulasi adalah bilangan sayap. Pemboleh ubah bergerak balas adalah jarak buah disebarkan. Jadi tujuan penyiasatan untuk menyiasat hubungan di antara bilangan sayap buah merati, pemboleh ubah dimanipulasi, dengan jarak buah disebarkan, pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun menyiasat kesan bilangan sayap buah meranti terhadap jarak buah disebarkan. Yang ini seterusnya. Menjawab soalan corak atau pola. Kita nak tengok hari ni dua. Satu tujuan, satu lagi corak dan pola. Kita tengok menyatakan corak atau bentuk atau pola perubahan dalam maklumat, iaitu perubahan yang berlaku pada pemboleh ubah bergerak balas PUB. Maksudnya kalau kita nak tentukan corak ataupun pola, kita kena tengok pemboleh ubah bergerak balas. Secara umumnya, kita menulis
dengan satu perkataan. Okey. Contoh, bertambah, meningkat, menaik. Okey, ini yang untuk kita tengok corak dia bertambah. Okey. Kita boleh guna bertambah, meningkat, menaik. Ataupun kalau corak dia berkurang atau menurun. Kalau kita tengok daripada awal, bacaan perubahan dia adalah sama sahaja. Jadi kita boleh guna sama, malar ataupun mendatar. Salah satu. Okey, seterusnya. Okey, bertambah, berkurang. Dia ada dua corak. Maksudnya mula-mula dia bertambah, selepas sesuatu tempoh tu dia akan menurun. Okey, bacaan dia menurun. Jadi kita akan tulis bertambah dan berkurang ataupun meningkat dan menurun. Atau okey, bacaan dia, corak dia berkurang, lepas tu bertambah. Kita boleh guna juga menurun dan meningkat. Ataupun ada corak dia yang bertambah kemudian dia sama. Okey, yang itu kita panggil bertambah dan mendatar ataupun meningkat dan malar. Okey, ataupun berkurang dan mendatar atau menurun dan malar. Menurun, lepas tu sama. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini. Okey, kita tengok pada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi kita abaikan. Kita tengok sahaja pada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita tengok apa perubahan yang berada di sini. Okey, 2, 4, 6. Okey, nombor dia bertambah. 2, 4, 6. Jadi corak perubahan adalah bertambah. Okey, yang ini kita tengok pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang ini kita tengok nombor dia 10, 20, 30. Kita nampak pertambahan pada nombor tadi. Jadi corak perubahan adalah bertambah. Okey, dan ini adalah untuk graf. Kita tengok. Okey, kita tengok pada paksi Y. Okey, paksi yang mencancang. Okey, corak dia adalah nampak semakin meningkat. Dia bertambah. Okey. Dan ini pula kita tengok graf dia macam ni. Mula bertambah kemudian berkurang. Jadi corak perubahan bertambah dan berkurang. Okey, dan ini adalah jadual. Okey, ini pemboleh ubah bergerak balas. Kita tengok nombor 50, 45, 39, 32. Okey, nombor dia semakin berkurang. Jadi corak perubahan berkurang. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat baca nota yang cikgu dah beri ni dan jawab soalan latihan yang diberi. Okey, awak boleh buat ataupun awak boleh print tampal dalam buku 1. Okey, itu saja. Assalamualaikum.